Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera khususnya untuk para pelajar yang saya kasihi. Video ini dikhususkan untuk pembelajaran History of Architecture untuk pelajar-pelajar Politeknik khususnya di Polymas. Baik, untuk episod 1 pada kali ini, di video ini saya akan share tentang Master Architect iaitu FLW, Frank Lloyd Wright. Baik, di sini kamu dapat lihat the mind map ataupun saya panggil ia sebagai the minds tentang Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright ini hasil seni binanya saja lebih daripada 1000 design dia buat seusia sepanjang hayat dia lah. Dan out of that 500 daripada dia punya design itu terbina. Di sini saya sentuh tentang beberapa design dia yang hebat sajalah yang untuk kita take notes. Antaranya tak lain dan tak bukan the falling water. Kamu dapat lihat di sini di bawah tu Telluride West, Guggenheim Museum, Etnies House, Hollyhock House, Imperial Hotel di Tokyo. Pada video kali ini kita akan tengok dua design saja, iaitu The Falling Water. The Falling Water ni apa yang hebat dia? Dia adalah sebuah rumah percutian ataupun retreat house. Dia dibina di atas waterfall, di atas tebing lah, di tebing sungai. Nama tempat ni Bear Run. Sungai ni Bear Run, ataupun ada yang lebih panjang sikit tu Mill Run di Springfield Township, Pennsylvania, USA. Rumah ini untuk klien dia lah, Kaufman House, Kaufman. Tetapi lebih kita tahu ini adalah rekaan, memanglah ini adalah Frank Lloyd Wright masterpiece. Dan memang apabila bangunan ni dibina, usia Frank Lloyd Wright ketika tu dah warga emas dah pun, dia dah berusia 67 tahun. Dan dia praktis daripada muda awal 20-an sampai umur 67 tahun baru dapat buat design yang terbaik. Dan untuk kita dalam dunia architecture ni, kita kena always keep it up dan don't give up. Mungkin kita punya blooming time tu belum sampai. Kita kalau ditakdirkan kita akan jadi arkitek, who knows, kan satu hari besok mungkin jika Allah panjangkan usia kita akan dapat melahirkan design-design yang hebat. Siapa tahu. Okey, untuk bangunan ni, apa yang special tentang bangunan Frank Lloyd Wright ni? Susah kita nak lihat bangunan macam ni dalam keadaan sekarang, because biasanya design kita tu dia akan ada setback. Apa itu maksud dia setback? Dia boundary. Tetapi pada design Frank Lloyd Wright ni, dia tak ada boundary kepada sungai. Bangunan dia tu memang dibina pada tebing sungai. Kalau kita tengok di sini, dia ada nampak seolah-olah macam batu kan. Batu dia guna stone ni. Frank Lloyd Wright ni dia guna stonework. Stonework ni dia nampak keistimewaan bangunan ini. Dia nampak stonework tu seolah-olah dia raise up. Dia dinaikkan daripada batu-batu sungai dan dia menjadi batu sebahagian daripada formasi kepada bangunan tersebut. Itulah antara kelebihannya ataupun keistimewaan design Frank Lloyd Wright ni. Kita dapat lihat lagi kat sini, kan ini adalah original stone, kan kita nampak di sini. Kalau boleh saya cuba highlightkan. Okey, ini adalah original stone, kan natural stone lah. Di sini adalah dia punya stonework dia tu. Macam mana bangunan dia ni, dia dapat lihat seolah-olah benda yang hasil binaan
hasil man-made dengan keadaan original, di tempat tu dia seolah-olah bersatu, dia harmoni. Itulah pengkritik selepas daripada Frank Lloyd Wright siapkan bangunan ni, para pengkritik seni bina menulis ini adalah sebuah bangunan yang hebat, sebuah bangunan yang tercantik, the most beautiful residential building in the world. Itu yang digambarkan kepada binaan Frank Lloyd Wright pada ketika itu. Dan dapat dilihat juga di sini, selain daripada stonework, bangunan ini juga menggunakan konkrit. Ini konkrit dia simple horizontal concrete roof. Dia just simple, just nice. Thin concrete roof, nipis saja. Maksud dia di situ slab dan juga beam dia kat situ all in one, bersatu. Dia Frank Lloyd Wright ni dia minimiskan penggunaannya pada bahagian-bahagian yang tertentu. Dia highlightkan pada bahagian-bahagian lain. Contohnya pada bahagian ini adalah dia punya balcony dia di atas, dan dia ada suspended staircase float on the river. Ni river Beran tu kan, sungai tu, boleh bayangkan sungai dia tu dia suspended dengan punya anak-anak tangga. Ni memang just orang kata apa, just nice lah rekaan daripada Frank Lloyd Wright tu. Ini yang saya katakan tadi tu, selain daripada penggunaan konkrit, bangunan ini juga menggunakan stonework. Dapat kita lihat kat sini stonework, dan juga dengan persitaran sungai tu, dia nampak seolah-olah benda tu menjadi satu formasi yang tepat lah, satu kesatuan yang ada kesinambungan begitu. Baik, Falling Water by Frank Lloyd Wright. Falling Water tu nama yang mudah untuk kita ingati. Cantiknya bangunan ni, ialah cantik tu sebab dia simple. Dia, kalau kita nak cakap tentang kecantikan ni, kita kena faham istilah minimalis. Cantiknya tu kita jangan overdo, macam seolah-olah macam orang wanita kan, perempuan. Kalau over makeup pun tak cantik juga. Contohnya macam dalam bangunan ni. Sekarang ni Falling Water, dia pada masa bila? Pada masa musim luruh autumn. Kita nampak sangat bangunan tu sangat menyelah di dalam hutan. pada musim gugur, musim luruh. Musim lain pun, kalau musim sejuk, bangunan tu dalam konteks salji pun cantik juga. Itulah yang antara kelebihan dan juga keistimewaan The Falling Water ini. Baik, seterusnya bangunan ini dikenali sebagai The Guggenheim Museum. Pada waktu ni kita tengok dekat picture ni pun, Frank Lloyd Wright dah tua dah. Dia dah di hujung usia dia tu. Ini adalah ini adalah projek dia yang terakhir Frank Lloyd Wright siapkan. Ada lagi projek-projek lain, tetapi ongoing on this project, waktu projek ni dibuat dan menuju ke penghujung terakhir bangunan tu disiapkan, memang Frank Lloyd Wright tak sempat pun nak lihat Guggenheim Museum ni. Frank Lloyd Wright dah matilah. Ditulis kat sini, ini antara teks yang saya capture ni. Design ini mula dibuat iaitu pada 1939. It took over 15 years, 15 tahun nak materializekan, nak make through building ni supaya sehingga disiapkan. Dan dalam masa tu, Wright make some even 100 sketches yang dibuat untuk bangunan ni beratus-ratus, dan 6 separate set of working drawing for the building. Bayangkan, bukan satu set working drawing, tetapi 6 set working drawing untuk nak hasilkan Guggenheim Museum ni. Dan design dia tu memang berubah lah pada sepanjang tempoh 15 tahun tu. Kalau kita tengok, kalau kamu boleh explore Frank Lloyd Wright punya design ni,
kebanyakan building dia tu memang berwarna. Dan memang kita tahu bahawa Frank Lloyd Wright ini dia punya filosofi dia, antaranya dia membawa prinsip nature architecture. Dia suka nature. Jadi bila dia suka nature tu, dia tak suka bangunan tu white and plain in colour. Asalnya dia katakan, bangunan dia nak berwarna merah, tetapi hajat dia tu tak kesampaian. Klien dia tak terima dia punya proposal itu, dan dia lebih end up bangunan tu dia jadi warna putih. Walaupun dia warna putih, tapi pada waktu ni 60-70 tahun dulu, pada ketika ni, ini adalah fasa permulaan pembinaan bangunan konkrit. Sebelum ni tak ada lagi dan yang dibuat dalam bentuk yang macam ni lah. Dan lebih daripada, macam awal tadi saya bagi tahu, lebih daripada 1000 design Frank Lloyd Wright. Ini adalah satu-satunya design Frank Lloyd Wright yang berbentuk oval ataupun berbentuk spiral. Spiral itu dia greater up. Di atas itu membesar lebih daripada pada bahagian bawah. Itu simple form kita tengok. Bila dia dah cat ni dia panggil konkrit cerah, fair face konkrit. Ini adalah floor plan untuk Guggenheim Museum. Museum ni mungkin satu hari besok kita akan melawat ke Guggenheim Museum bila masa kita pergi ke New York. InsyaAllah, who knows kan. Tapi diceritakan juga kat sini, ini adalah experience yang pertama, the first of its kind. Pada masa tu museum ini dibuat, museum bertingkat, dan pengunjung dia tu as we move along, dia tak naik staircase tetapi dia naik ramp. Kita naik ramp up sepanjang mengelilingi museum tu lah, sampai ke bahagian atas itu. Ini adalah section untuk Guggenheim Museum tu. Macam saya katakan tadi tu, ini bangunan ini yang terakhir Frank Lloyd Wright mati pada usia 91 tahun, 1959 kalau tak silap saya. Dan 6 months after Frank Lloyd Wright dead, dan this museum was open to public. Waktu museum Guggenheim ni dibuka kepada public, memang ramai sangatlah orang datang. Sebab apa? Bukannya orang nak tengok sangat museum tu, tetapi orang nak tengok warisan. Museum ni dia lebih kepada landmark ikonik, lambang arkitektur yang terakhir dibuat oleh Frank Lloyd Wright. Okey, itu saja untuk episod kali ini. Kita berjumpa lagi dalam episod yang lain. Bye-bye. Assalamualaikum.